Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-ria rasanya oh bila kita bersama. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Hari ini hari istimewa. Okey, hari yang sangat-sangat istimewa. Hari Sabtu. Kenapa saya kata istimewa? Kerana sebenar-benarnya macam itulah psikologi kita kena pada tiap-tiap hari. Bangun pagi kena sentiasa positif. Kerana apa? Perasaan kita di pagi hari itu akan menunjukkan kita punya keseluruhannya. Yes, dan kita pun hari ini berada dalam tahun yang baru 2021, menghirup udara yang segar. Ya, masih awal lagi untuk anda semua. Ini bermakna belum ada yang terlewat untuk bersama-sama memasang azam untuk hasrat kita agar 2021 ini tercapai. Betul. Jadi kalau 2020 tu ada yang tersangkut, tak ada masalah. Mungkin sebab oleh kerana pandemik dan juga ada pelbagai permasalahan yang berlaku. Betul. 2021 ni kita ubah sikit agar azam kita tu akan tercapai juga. Betul. Saya suka perkataan ubah tu, Muaz. Maksudnya kita masih punya harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Baik. Jadi kepada anda jangan lupa, anda bukan saja dapat saksikan kami secara langsung di TV3, tetapi boleh juga tonton kami secara live di Facebook. Maknanya anda boleh kongsikan link ini dan hantarkan kepada semua kawan-kawan, sanak saudara, kata, guys, jom selamat pagi, hari ini hari Sabtu, kita bangun pagi sambil-sambil berkena breakfast tu, jom layan Z dengan Muaz dekat Borak Kopi Tiam. Okey, jadi ada di antara anda semua yang mungkin berada di kampung ataupun berada di tempat-tempat yang anda pergi untuk bercuti, jaga SOP yang ada dan kita akan sentiasa memantau dengan perkembangan terbaru pandemik COVID-19 ini. Jom kita nak kongsikan bersama dengan anda antara angka yang dikongsikan dalam sesi sidang media semalam. Okey, dan untuk pengetahuan anda semalam, kalau kita tengok kes baru yang telah pun dilaporkan adalah 2068, ya, manakala 3 kematian dan kes sembuh baru adalah 2230 dan jumlah aktif, ya, jumlah kes aktif sebanyak 23433. Betul. Di sini juga anda dapat lihat rata-rata kes yang baharu kebanyakannya di negeri Selangor dengan 776. Jadi kepada anda yang berada di negeri Selangor, kita sentiasa kena ingat, kita kadang-kadang terlepas pandang, tetapi kita menegur diri sendiri juga bahawa COVID-19 ini masih ada. Dan di sini juga kita ingin memberitahu kepada anda di mana PKPP dilanjutkan hingga 31 Mac. Okey, dan semua sedia maklum pelaksanaan itu bagaimanapun tidak meliputi Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah serta lokaliti tertentu yang diletakkan di bawah PKP bersyarat, PKPB ataupun PKP diperketatkan, PKPD. Jadi sedia ambil maklum dengan apa yang berlaku. Ini bermakna dalam tahun yang baru ini norma baru masih lagi diteruskan dan kita harapkan untuk 2021 ni dah tak ada lagi compound-compound yang dikenakan kepada anda semua oleh kerana tak pakai pelitup muka, langgar SOP yang telah pun ditetapkan. 2021 ni kita dah tahu dah di mana saja kita berada, jarak antara kita tu kena sentiasa dijaga. Betul. Walaupun kita sentiasa dah tahu, Muaz, kan? Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu yang kadang-kadang kita kena kerap tegur, memperingatkan. Sebenarnya kita yang memperingatkan itulah masa sama, bukan kita mengingatkan orang lain semata-mata, tapi menyedarkan diri kita kembali dan bagi tahu kepada sebenarnya kita kena lebih bertanggungjawab. Terutama sekali macam kita yang merupakan ketua keluarga dan sebagainya, tanggungjawab tu lebih kepada kita. Jadi walau apa-apa pun, selagi mana tak ada benda yang penting, jangan keluar. Duduk rumah, relax, tengok TV3 pun tak ada masalah. Tapi kalau ada benda nak keluar tu, SOP lah. Dan kami nak bawakan untuk anda awal pagi ni borak viral kita, kisah mengenai bagaimana 2020 masuk kepada 2021 ada pelbagai perubahan. Kalau sebelum ini kita pernah buat kerja yang kita dah biasa buat dan kita terpaksa berubah untuk buat kerja yang kita tak pernah buat, kita harus lakukan. Kena buat juga. Kena buat. Jangan kita kata ni tak nak buat lah dan anda sanggup duduk di situ je. Apa yang berlaku viral baru-baru ini apabila ada seorang gadis ataupun sumandak, kalau di Sabah tu kita panggil sumandak, yang bekerja ataupun menjalankan tugasnya mengangkat sawit. Saya tahu kan angkat sawit itu berat. Sesuatu perkara yang sukar untuk dilakukan, akan tetapi oleh kerana dia dah biasa mengikuti bapa dia semenjak dari kecil lagi, akhirnya sumandak Keningau ini berjaya menarik perhatian ramai dengan cara dia mengangkat tersebut. Dan namanya adalah Rachel yang dikongsikan video dia ni di TikTok. Jadi ramai yang orang kata ramai yang respect kepada apa yang berlaku ni dan rata-rata netizen semua berkongsi
kongsikan video ni bila dah viral, semua orang berkongsikan lah. Dan katanya walaupun cara nak angkat sawit tu tak betul, akan tetapi aku respect sama ini Sumandak. Jadi orang yang yalah, wanita yang cantik, wanita yang kalau kita tengok di luarnya, ini tak mungkin boleh angkat sawit. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku semenjak daripada kecil dia membantu keluarga dia di kebun. Betul. Dan kecantikan tu hanyalah luaran. Yang paling penting jiwa kita kental ni nak membantu keluarga, dan dia sebenarnya tengah menantikan kerja lah. Sebelum ni dia ambil kursus pramugari kan. Jadi oleh kerana efek dalam penerbangan, sementara waktu tu dia tolonglah bapak dia. Jauh sebenarnya. Jauh. Tapi itulah yang menunjukkan sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita pun rentak kehidupan kita, apa-apa saja kita buat kena datang daripada diri kita sendiri. Betul tak? Yes, betul. Oh, lama. Best aku perkongsian ni. Baik, ini adalah satu cerita viral yang Zaid nak kongsikan kepada anda, di mana sedikit geli hatilah, di mana seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen, patut berdua, tiba-tiba bakal ustaz jatuh pelampung di Taman Tema. Okey, ini cerita dia. Apabila dia bersama dengan kawan-kawan, dia pastilah kita apa-apa saja yang kita buat dengan rakan kita, apa semua mesti ada benda yang lucu. Dan sebab itulah juga kisah ini mengenai satu video yang tular mengundang gelak ketawa ramai orang dekat Twitter, di mana dalam video tu sebenarnya dia rakam dua rakan sedang tengah prepare lah untuk main permainan gelonsor seperti anda dapat lihat dalam video ni. Tapi tiba-tiba rupanya, okey, anda sini dapat tengok, satu dia tak keluar, dia tak dapat, seorang je dapat pergi. Jadi ini sebenarnya yang mengundang lucu lah, gelak tawa kepada netizen dekat Twitter apa semua. Kadang-kadang dapat tengok video macam ni pun kelakar juga sebenarnya. Sekali-sekala asyik tengok benda yang sedih dan sebagainya kan. Jadi inilah salah satunya. Mungkin anda semua dapat kongsikan kalau anda ada mungkin simpan video yang lucu-lucu dengan kawan-kawan ke dengan family dekat dalam telefon tu. Apa kata kongsikan di Instagram maupun di Twitter dengan hashtag Borak Kopitiam TV3. Okey, jadi itu antara borak viral kita. Borak viral ni lebih kepada bagaimana reaksi ataupun respon daripada netizen lah. Lebih banyak perkongsian, lebih banyak komen, benda itu akan jadi viral. Akan tetapi kalau kita lihat pada tahun 2021 ni, hasrat kita, azam kita ni kena sentiasa sama ada berubah ataupun kekal dengan azam yang kita tak dapat capai. Betul. Jadi untuk azam tahun baru ini 2021, saya rasa untuk kita semua, apa kata kita sebarkan kebaikan. Sebab kita yakin dengan kebaikan yang kita ada ni, walaupun kita tak ada wang ringgit, tapi banyak kebaikan yang kita boleh sebarkan, Zack. Betul, sebab itu kita punya topik hari ini adalah tentang menyebarkan kebaikan. Kena sangat dengan episod yang paling terawal di tahun baru 2021, kita nak mengajak ramai orang membuat kebaikan. Kebaikan ini tidak semestinya berbentuk wang ringgit, kerana sangat terbuka dalam kehidupan. Kita senyum kepada orang, buat orang senang hati pun itu merupakan satu kebaikan. Dan kalau kita tengok beramal ataupun kita bersedekah dan juga kita membantu kepada mereka yang memerlukan, daripada sekecil-kecil yang kita ada sampailah sebesar yang kita boleh berikan kepada orang. Kita ambil contoh lah, Zack. Mungkin tahun ini kalau apa yang saya ingin lakukan, kalau boleh saya nak membantu mereka yang memerlukan ni. Kalau saya tengok, kalau saya ada duit yang lebih, saya punya niat first, saya nak bantu orang. Betul. Jadi orang mungkin berbeza. Macam Zack ni. Betul lah. Saya suka dengan apa Muaz kata tu. Kerana sedikit memberikan satu idea, di mana kadang-kadang apabila kita makan dekat luar, sebagai contoh, kita makan kadang-kadang kita nampak budak sekolah ke, tapi sekarang tak sekolah, budak-budak ataupun ada satu keluarga kan. Kita boleh macam kata orang putih tu pay up front. Maksudnya sambil kita bayar tu, kita bayarkan sekali. Abang tolong meja sebelah tu. Itu pun boleh menjadi satu kebaikan. Bayangkan kita tak tahu pada ketika itu, pada waktu itu dan hari itu, apa yang mereka sedang melalui. Tapi bila kita buat kebaikan yang sekecil-kecil itu pun sebenarnya, tiba-tiba mereka sendiri akan rasa macam, wow, thank God. Terima kasih banyak Tuhan, apakah ini. Dan kalau kita buat kebaikan kepada orang, tidak terkejut kalau orang yang kita buat kebaikan itu pun akan rasa macam, aku nak jadi macam ni jugalah. Betul lah, suatu hari nanti. Jadi mungkin ada yang memberitahu bahawa kalau kita nak buat kebaikan ni, kita perlu menunjuk-nunjuk. Jadi saya rasa niat tu kita kena betulkan. Kita harapkan 2021 ni niat kita tu lebih daripada nak menunjuk. Sebab kalau kita tengok ada pelbagai NGO, pelbagai individu yang telah pun berjaya membantu mereka yang memerlukan ini, bukan mereka niat mereka tak menunjuk. Betul. Mereka buat dan kemudian barulah benda tu jadi viral, barulah orang ambil tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Muaz, sebenarnya ni pendapat Zack secara peribadi lah. Kadang-kadang yelah, kalau benda yang menunjuk tu bagi Zack lah macam Muaz kata, bergantung kepada niat. Tapi ada sesetengah individu di mana mereka upload video ke atau apa ke, mereka nak tunjukkan, guys, sebenarnya dalam dunia ni ada benda yang baik yang
kalian boleh buat. Ada benda yang baik yang kalian boleh ambil contoh. Jadi kadang-kadang macam saya sendiri, apabila saya tengok video di Instagram ke Twitter ke Facebook ke, kalau benda-benda yang baik, kita jadi termenung kata, best lah. You know, it put a smile on your face, abang kata Mak Saleh kan. Alright. Jadi secara tak langsung dia macam memberi motivasi kepada diri kita untuk buat benda yang baik. Okey. Jadi mungkin kalau ada di antara anda yang tak dapat nak bayangkan, okey, saya tak ada duit, apa yang saya boleh lakukan? Contohnya anda ada kepakaran dalam bidang komputer. Apa kata anda ajar kepada mereka yang memerlukan, adik-adik kita yang berada di kampung. Contohnya tak memerlukan duit, tapi kita ada kelebihan ilmu tersebut. Betul. Jadi jom kita nak tengokkan Zack, ini antara contoh-contoh rakan-rakan selebriti kita yang telah pun membuat kebajikan. Betul. Jom kita tengokkan trivia kerja amal sepanjang tahun 2020. Ayo kita saksikan. Tahun 2020 merupakan tahun yang amat mencabar, bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Ada yang mengambil kesempatan membantu mereka yang memerlukan dan membuat kebajikan dengan cara tersendiri. Berikut merupakan antara insan berhati mulia yang membantu golongan ini. Baru berusia 9 tahun, Muhammad Afizal Nur Afizan sanggup memecah tabung simpanannya untuk membeli sebuah MPV. Dan lebih menarik, kenderaan itu seterusnya diwakafkan sebagai van jenazah amal wele. Wah, tahniah adik! Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi Faizal Tahir? Sejak penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Faizal Tahir telah berkongsi pengalaman TV3 dan #IamFitmin yang melakukan kerja-kerja amal dalam tempoh PKP melalui panggilan video. Menerusi video ini, kita juga dapat mengetahui kisah-kisah serta penceritaan golongan kurang upaya dan para sukarelawan yang sangat menyentuh emosi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manakala sebuah kempen untuk mencari dana bagi membantu kucing jalanan turut ditubuhkan sejak Ogos tahun lalu. Menerusi laman web Kita Fund, dana yang diperlu adalah untuk menjelaskan bil-bil tertunggak pusat penjagaan kucing-kucing jalanan dan terbiar. Sekiranya ingin menderma, bolehlah ke laman web ini. Apa salahnya berkongsi rezeki kan? Menerusi akaun media sosialnya, seorang pekerja kedai serba aneka menarik perhatian orang ramai dengan memberi kad nilai prabayar percuma kepada pengikutnya. Menurut Muhammad Azri Bustamam, 21 tahun, sedekah ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada pengikutnya. Kadang-kala kerja amal bukan sahaja perlu mengeluarkan wang ringgit dan tenaga. Sebuah video oleh Hakim Rusli yang berdurasi 45 saat itu menggambarkan penyanyi terbabit sedang menunaikan solat. Patut dijadikan contoh. Video yang dirakam oleh seorang pelakon ini dianggap salah satu cara bagi menarik peminat ke arah amalan yang lebih baik. Semuanya ini adalah contoh mereka yang melakukan kebajikan ke arah kebaikan. Benda baik harus dicontohi kan? Apa salahnya? Itu dia antara kebaikan yang telah pun dikongsikan dan sebenarnya banyak lagi Zack sepanjang tahun 2020, kebaikan yang tak pernah kita fikirkan, akan tetapi alhamdulillah meliputi semua golongan sebenarnya prihatin dengan apa yang berlaku. Betul. Jadi seperti biasa, macam-macam lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau ada apa-apa topik yang menarik yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, teruskan share saja di sosial media atau di Facebook Live ni, chat saja ke bawah. Kami di Tim Borak Kopitiam akan terus baca dan respon dengan komen-komen anda. Apapun, kita kembali selepas ini. Rehat dulu di Borak Kopitiam. Pagi untuk anda semua, kita sebarkan kebaikan pada awal pagi ini semudah kita membayar sarapan pagi orang yang kita tak kenali dan kemudian kita tengok wajah dia bagaimana kegembiraan, siapa yang belanja saya pagi ni. Saya rasa itu pun dah cukup dah memberikan kita semangat macam tahun baru ni aku kalau boleh banyak kebaikan yang akan aku lakukan. Betul Muaz, banyak lagi sebenarnya. Sebab tu tetamu baru saya tetamu dah ada yang datang. Yes. Muaz mesti kenal punya. Okey, tetamu yang kami bawakan untuk anda hari ini antara figura yang memang cukup dikenali. Siapa tak kenal dengan Uncle Kentang? Nama panggilannya? Morning Uncle. Selamat datang Borak Kopitiam Uncle. Silakan. Yes. Jadi kalau kita sebut nama Uncle Kentang ataupun nama sebenarnya Kuan Chee Heng.
Betul? Ya, betul. Uncle Kentang. Jadi kalau kita lihat, Uncle, sini sikit Uncle. Okey. Okey. Wih, terkejut dah jumpa depan-depan. Biasa tengok dekat social media aja. Kan? Jadi Uncle macam mana? Apa rasa datang dekat Borak Kopitiam? Tengok Tahun kopi baru dia. ni, Uncle. Tahun baru. Tapi kopi tak ada. Kopi tak ada. Kopi tak ada. Lebih kopi. Kopi after this. After this, After this kopi, ada. after this kopi. Okey, jadi Uncle Kentang, mungkin kalau kita tengok kebaikan yang dilakukan, kita tak payah cerita. Memang Betul. pelbagai perkara yang telah pun dibuat. Dan kalau tengok cerita Uncle Kentang ni pun macam-macam. Pengalaman Uncle Kentang sendiri dari kepayahan masa kecil dibawa. Dan sebenarnya kalau kita lihat bagaimana pada awalnya Uncle Kentang nak membantu orang yang memerlukan ni. Pada awal-awalnya sebelum orang kenal ni dulu. Saya tak ada apa. Pasal macam tadi Muaz dan Zaid cerita tu kan. Kita ni nak bawa senyuman pada orang lain. Bagi saya, ia adalah satu perkara yang sangat menggembirakan kita. Betul. Kalau kita nak gembira hari itu, kita tolong satu orang ya. Betul. Dan kita akan dapat benda-benda impak positif on the spot. Kan? So bagi saya tak ada apalah, macam kita kira takdir. Kalau kita terjumpa orang susah ni, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Betul. Bukan menguji mereka yang susah. So adakah kita ni yang sempurna sifat boleh menolong mereka? Betul. Okey, tadi bila Uncle Sri katakan, sebenarnya kalau kita nak positifkan diri kita dalam satu hari itu, kita bantu orang. Yes. Bila bantu orang, kita dapat impak yang menarik-menarik. Okey, tapi ada yang nampak dekat contoh macam saya sendiri melihat video Uncle Kentang dekat social media, yang bestnya tentang Uncle Kentang ni, dia tidak memilih bangsa maupun agama. Semua dia tolong. Itu yang kita nak tahu rahsianya. Apa sebenarnya yang Uncle nak tunjukkan dekat orang? Why? What is it? Dia bukan tunjuk. Kalau kejap lagi saya nak pergi jumpa satu warga asing. Dia memang susah lah. Dia memang kena tendang keluar daripada dia punya bilik sewa semua tu. So bagi saya, kita kena bersyukur lah, banyak bersyukur. Kita sifat kita penuh, kita ada telinga, kita boleh dengar. Ada orang tak ada boleh dengar. Ada orang tak boleh nampak. Dan hidup kita ni sementara. So kita ada berpuluh tahun saja dalam dunia ni. Why not kita ni buat benda-benda yang Baik. bukan baik, benda-benda yang boleh menggembirakan kita dan juga orang lain. Kan? For me is like takdir tau. Kalau kamu nak belanja orang makan pun, bukan semua orang nak kamu nak belanja makan. Betul, ada orang tolak juga kan. Ada orang tolak. Jadi kalau kamu nak jumpa orang susah pun, kalau kamu keluar daripada Seri Pentas, kamu nak jumpa orang susah, kadang-kadang kamu tak jumpa. Tiba-tiba kamu jumpa satu orang tua melintas. Apa maksud dia? Maksud dia Tuhan sedang menguji kamu. Tuhan sayang kamu. Tuhan sedang bagi satu laluan untuk kamu nampak ada satu orang tua lalu. That is how polisi hidup saya. Jadi bila Uncle Kentang, niat Uncle Kentang tu kita tahu untuk membantu mereka yang memerlukan dan ujian untuk kita. Tapi bila kita ni sekarang ada media sosial, bila kita dah buat banyak kebaikan, ada orang tak suka kita pula. Kan? Sebab saya pernah lihat bagaimana Uncle Kentang kata, "Oi, saya nak bantu orang je, kenapa tiba-tiba ada jadi macam ni pula?" Jadi macam mana? Ini impak sekarang ni lah. Kalau kita banyak bantu orang, kita dah mula viral, ada orang kata kita nak menunjuk pula. Okay, kita macam inilah. Hidup dunia ni, akhirnya kamu jawab pada siapa? Wow. Pencipta kita. Yes, akhirnya kita nak jawab dengan Tuhan. Bila kita buat benda yang positif atau apa, kita tidak perlu mengendahkan apa orang cakap. Betul. Ramai orang kata you tak handsome. Saya kata you handsome. Saya bukan kata dia Zaid pun handsome. handsome. Kan? Jadi pandangan orang lain tu jangan diambil kira. Apa yang kamu buat adalah untuk akhir hari kamu. That is very simple. Because kita ni gah ke mana pun, akhirnya ke sana juga. So you don't care about what others. Orang tanya apa cabaran kamu. Saya kata langsung tak ada cabaran. Kerana kamu berjawab dengan satu. Kamu bukan jawab dengan manusia. Manusia dia pelbagai dia punya ragam. Hari ini dia rasa dia tak best, dia nak hentam kamu. Sedekahlah dia untuk hentam kamu. At least dia boleh hentam kamu. Kamu adalah satu subjek yang dia boleh hentam. Betul. Jangan kamu rimas, dia hentam. Macam Abid Liu buat banyak baik. Tapi Orang hentam juga. orang hentam juga. Dia pun senyum juga. Kita relax lah. Tak payah kita melata pasal
benda-benda macam ni. Best lah dengar Uncle Kentang berborak kan. Okey, inilah ada lagi satu di mana ramai juga yang bertanya tentang benda ni. Mungkin Uncle Kentang boleh kupaskan dengan lebih mendalam tentang van jenazah percuma tu. Oh, van jenazah percuma. Dia ada satu benda yang berlaku pada diri saya. Oh, okey. Masa saya 17 tahun lepas SPM, ayah saya meninggal. Saya masih ingat lagi jam 3 pagi tu. Di mana saya tak boleh tidur pasal ayah meninggal dan saya lihat tubuh ayah saya kaku ditutup oleh satu orang kata tikar. Dulu Cina suka gunakan tikar. Tikar tutup ayah saya. Saya punya mak menangis dekat satu corner. Abang saya masa tu tak ada handphone. Kena lari pergi pondok telefon untuk telefon sana, telefon sini. Abang saya terpaksa meminjam. Meminjam wang untuk pengemumian tu ya. Ya. Dan masa tu semua orang susah. Jadi bagi saya, orang Islam kata fardu kifayah. Fardu kifayah kan. Bagi saya, perkara yang terjadi pada saya tidak mau berulang pada anak-anak kita. Jadi kalau saya, kalau you tak ada duit untuk ke bumi ayah you ataupun hantar jenazah ayah balik kampung, just call saya je. Saya cakap terus terang. Saya nak pergi cari mana, nak gagau mana, itu bab saya. Asalkan kamu dapat. Saya cerita ni baru semalam berlaku. Makcik nak hantar balik adik dia untuk balik ke Kedah, Baling. Dia beritahu saya memang tak cukup duit, Gentang. Saya kata, makcik kerja apa? Saya kerja jual nasi lemak. Anak berapa orang? 6 orang. Pendapatan berapa? RM500 sebulan. Saya kata dengan dia, kalau saya charge you 1,000 tu or tukar balik pasal minyak semua tu kan, you kena jual nasi lemak 2 bulan baru you boleh bayar saya. Jadi saya beritahu dia, makcik, you tak payah. You bayar saya RM1. Makcik tu, dia terharu. Dia kata, yalah saya, kan. Saya pun kata, makcik, I don't want you to do anything. You just pay me. Kalau you tak cukup duit, saya bagi you duit. Kita bukan saja fardu kifayah, kita bawa jenazah balik. Kita harus tengok orang tu ada duit tak. Pernah orang kendung baby, jenazah baby, dia tak mau turun daripada kereta jenazah. Pasal apa? Dia kata, saya tanya, you ada duit dalam poket you? Tak ada duit. Dia nak naik bas, kendung baby tu, balik ke Kedah. Selepas 2 bulan, dia di hostel Sedang. Baby lahir, dia duduk hostel Sedang. Suami isteri 2 bulan. 2 bulan habis kosong, tak ada duit. Dia nak balik, dia punya nurse RM60. Nurse pun tak ada duit kan. Nurse bagi RM60. Dia nak bawa baby. Nasib baik forensik call saya. Bang, dia nak balik dengan bas, nak naik. Nak beli tiket bas balik bawa jenazah baby. Sorry, saya tak boleh tahan. Saya sebab. Saya kata, jom kita jalan. Rupa-rupanya dia kosong, dia tak ada duit. Nak makan pun tak ada duit. Bawa baby, jenazah baby tu. Kan? Dah lah parade, anak meninggal. Duit tak ada. So kita jangan saja buat van jenazah. Dia nak keluar, kita bertanya dia. Kubur dah siap belum? Dah mandi belum? Duit mandi semua. Kita kena sediakan. Bagi saya lah. Betul. Wow. Jadi itu antara bagaimana pengalaman mendewasakan kita dan terima kasih juga kepada Uncle Kentang yang telah membuka minda dan juga mata ramai pihak sebenarnya. Kalau kita nak membantu ni, jangan kita kisah pasal agama, jangan kita kisah pasal bangsa. Yang paling penting bagaimana niat kita tu. Jadi kalau kita tengok kebaikan yang dilakukan, ada pelbagai perkara. Jadi mungkin Uncle Kentang di waktu ini, kalau ada di antara kita yang terbukalah hatinya 2021 ni, kalau boleh saya nak sebarkan kebaikan. Apa kekuatan yang perlu ada sebenarnya? Kekuatannya tak perlu ingat apa. Ingat bahawa kita ni last kali kita nak pergi mana. Kita kumpulkan harta kita di sana. Harta di sini tidak akan dibawa pergi. Kita kena kumpul harta di sana. That is more important. Bagi saya, bila kamu kumpul harta di sana, kamu automatiknya akan dapat harta di sini. Kalau kamu cari akhirat, kamu akan jumpa dunia. Kalau kamu cari mati, kamu akan jumpa hidup. Pak Iring kau Muaz. Saya macam merinding, saya rasa meremang bulu roma. Betul, semangat pagi ni. Terima kasih Uncle Kentang. Terima kasih banyak Uncle Kentang. Pembukaan tahun baru yang sangat istimewa pada kita hari ini. Betul, sangat-sangat sebenarnya. Terima kasih banyak. Semoga segala hasil usaha Uncle Kentang dengan tim akan terus dipermudahkan ya. Akan terus
ramai lagi nampak, ramai lagi nak terikut-ikut dengan kebaikan yang dibawa oleh Uncle Ketang dan timnya. Terima kasih Zaid, terima kasih Muaz. Baik, untuk anda Uncle Kentang, kita ada sesuatu nak ditunjukkan. Ya. Ini salah satu lagi antara kerja-kerja kebajikan yang dilakukan. Jom kita saksikan. Beramal bukan sahaja bersedekah dengan wang ringgit ataupun memberi barangan dan keperluan. Salah satu cara lagi untuk membantu ialah mengisi perut mereka yang memerlukan dengan makanan. Ia dikenali sebagai food bank. Food Bank Malaysia, nama dia sendiri dah nama Food Bank kan. So maksudnya dia bank makanan. So basically kita adalah tempat bank makanan yang kita simpan makanan daripada terbuang. Basically misi kita adalah untuk menyelamatkan food waste and kita bagi kepada yang memerlukan. Every day ada thousands of tons of food wastage. So kita nak save food tu daripada dibuang lah. So basically after a bit of research, memang ada companies yang bila benda tu dah nak expired, diorang terpaksa let go. Diorang buang, incinerate. So benda-benda ni akan jadi hazard kepada environment pula. So basically kita nak save benda tu daripada terjadi. And at the same time kita tolong yang memerlukan. Yayasan Food Bank Malaysia ditubuhkan pada 7 Januari 2019. Dan gudang sebesar 1,200 meter persegi ini menjadi lokasi penyimpanan makanan dan barang pemberian daripada pelbagai sumber. Basically kita ada surplus, kita ada donation. Surplus mostly yang 3 bulan ke bawah nak expired. So kita terima barang yang 3 bulan ke bawah nak expired, ugly produce, kita terima off spec. Fried rice yang colour dia lari sikit je. So klien tak nak ambil. So manufacturer tu call kita, you nak tak? Of course kita nak. So macam yang surplus dari segi ni expiry, macam biskut, instant noodle, banyaklah kita dapat. Okey, biasanya sebelum diorang buat pengagihan makanan ni, barang-barang keperluan ni kepada orang yang memerlukan, mereka membuat sorting yang macam inilah. So, hari ini saya berpeluang untuk merasai sendiri. Rasa dia sangat seronok Walaupun, yelah untuk bagi orang yang memerlukan, seronoklah buat benda baik. Pemuka 2021 kita buat benda baik. Makanan-makanan kita ada dari manufacturers makanan sendiri, ada supermarket, ada hypermarket, ada corporate donation, kita ada individual donation. So ada juga company yang linkkan kita dengan supermarket. Dekat sana dia buat donation through pembelian lah. So people buy and they give to us. Kita actually dapat macam-macam jenis makanan kat sini. Dekat sini kita makanan kering ada tepung, minyak, beras, kita ada bihun, kita ada sardin. Makanan basah pun ada. Kita ada terima sayur. Sometimes kat dalam chiller sekarang kita ada frozen food and chilled food, and basically we take every food lah kot. Rata-rata penerima yang mendapat bantuan ini cukup gembira dan berlapang dada. Ia juga hasil kerjasama Food Bank bersama Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Sebab sekarang masa COVID kan, memang kita pun susah kan. So, thank you lah for this thing. Seronok. Hari ini tahun baru kan, banyak seronok dapat barang inilah. Ternyata pemberian ini amat bernilai buat mereka. Pihak Food Bank sendiri berharap agar usaha ini terus memberi manfaat. Kita orang berharap agar lebih banyak companies recognize kita and nak menyumbang kepada kita. Maybe kita dapat mengurangkan beban orang-orang yang memerlukan itu. Kita cuma ejen untuk penyaluran je. Yang tu semua Allah yang balas aku kan. So basically kita harapkan orang-orang yang terima ni mungkin dapat kenyang. So dapat lebih majukan diri diorang lah. So mengurangkan mungkin poverty for the future. Kami di Borok Kepitian mendoakan segala usaha murni Yayasan Food Bank dipermudahkan agar terus menghulurkan bantuan buat mereka yang lebih memerlukan ini. Yes, kami melihat komen-komen anda, kami melihat respon anda yang telah beri kepada kami di sosial media. Bagus, teruskan. Kongsikan pengalaman. Ada yang bercerita mereka sedekah beberapa ringgit, tiba-tiba minggu depannya dapat kerja, payment lagi double, triple. Betul. Sangat bagus semuanya. Memberi inspirasi kepada kami. Teruskan apa-apa saja benda yang baik. Okey, dan kalau kita lihat juga kadang-kadang memenuhi hasrat seseorang juga boleh kita sebarkan kebaikan. Jadi oleh kerana itu hari ini kita bawakan seseorang, Zack. Ya, Ya. bersama dengan kita si Azrin Abdul Aziz, merupakan sukarelawan untuk Empire Project. Selamat Silakan. datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sukarelawan Empire Project. Mungkin kita boleh kongsikan sedikitlah kediman mengenai Empire Project ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Empire Project. Empire Project is satu NGO yang berdaftar yang menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan. Dia bila kita cakap pasal aktiviti kebajikan ni, dia menyeluruh. Macam-macam kita buat. Dan
terdapat banyak projek-projek. Sebab itu dia cakap Empire Project. Empire adalah kumpulan Besar. kami. Yes, dan projek adalah setiap satu usaha kebajikan yang kami cuba jalankan. Okay, so sebenarnya macam mana Azlin sendiri boleh terlibat dengan benda ni, sukarelawan ni? Macam mana boleh involvekan diri, melibatkan diri? Panjang cerita tu. Okey. Make it short lah. Sebenarnya menjadi sukarelawan pada awalnya, saya tidaklah begitu aktif dalam sukarelawan bersama NGO pada awalnya. Saya lebih latar belakang saya adalah suami saya dulu berkhidmat dengan tentera laut. Jadi secara tak langsung salah satu skop yang perlu ditekankan di dalam kehidupan armed forces lah khususnya adalah melibatkan kebajikan. Waktu tu bagi saya ianya adalah sesuatu tanggungjawab. Tapi bila suami mengambil persaraan awal, jadi bila dah tak buat kerja-kerja kebajikan yang melibatkan kerja suami ni, macam saya rasa ada sesuatu yang kurang. Kosong. Saya cakap apa benda ya? Saya cakap. Kemudian dan ada satu hari tu saya tengok FB dan terlintas berkenaan dengan Empire Project. Dan kebetulan masa tu tengah buat projek projek sarung. Saya cakap, kenapa projek sarung? Kenapa nama projek sarung? Saya cakap, rupanya dia kata, okey, projek sarung ni sebabnya adalah kain sarung tu kita boleh guna untuk pakai. Kita boleh guna untuk basahan. Kita boleh guna jadikan selimut. Ini adalah untuk golongan gelandangan. Jadi dari situ saya cakap, wah, Empire Project ni something different. Baik. Yang dia fikirkan benda yang out of the box, yang kita boleh ketengahkan. Jadi saya cakap, okey, dan dari situlah bermulanya saya bersama Empire Project lebih kurang 5 tahun yang lepas. Yang saya rasa macam seronok dan jadi satu ketagihan. Bila tak buat tu macam, alamak, ada yang tak buat ni. Sebab kalau kita lihat di atas kita ni pun ada mainan-mainan yang telah pun diletakkan dan difahamkan juga ada wish project yang telah pun dibuat membantu kepada mereka yang ingin sesuatu. Jadi mungkin wish project ni boleh dikongsikan bagi adik-adik kita khususnya. Okey. Sebenarnya wish project ni telah kita jalankan sebanyak 3 kali. Okey. Wish project ni tumpuan kami adalah kepada anak-anak yang berada di hospital sebenarnya. Ianya adalah anak-anak yang istimewa, diberikan dugaan hidup. Okey, yang mana mereka kebanyakannya adalah pengidap kanser. Jadi kita bekerjasama, berkolaborate dengan Hospital Kuala Lumpur, Hospital Chancellor Tunku Mukhris, dan terbaru adalah bersama dengan Yayasan Tengku Laksmana Johor, ya, yang mana kita memberikan hadiah sebab kita ni macam semua orang suka kan hadiah ni. Tapi kita tumpuan kita adalah pada anak-anak. Okey. Jadi bila sebut hadiah, jadi saya rasa saya dah faham lah kenapa ada mainan-mainan di depan saya. Mungkin boleh kongsikan dari sudut bila bawa beberapa buah tangan mainan untuk kanak-kanak kan, mungkin ada kisah yang boleh dikongsikan maupun yang boleh memberi inspirasi, yang manis, yang sedih, ataupun mungkin boleh dekat yang depan kita ni ke? Okey, sebenarnya macam ni. Wish project kami adalah bila kita approach kepada hospital, katakan kita nak buat wish project. Jadi kita akan minta ini juga dengan kerjasama ibu bapa pesakit sendiri. Kita cakap, okey, apa yang mereka nak, apa yang mereka inginkan. Sebab kita kena tahu yang penerima ni adalah anak-anak kecil yang sekecil-kecilnya sehingga kan ke peringkat teenagers lah, remaja. Okey, ada benda ni adalah mungkin dia orang kata dia punya keinginan yang mereka inginkan, dan mungkin juga adanya adalah the final wish. Betul. Okey. Mungkin ada wish yang sampai, ada wish yang tak sampai. Ya, betul. Sebagai contoh saya bagikan, ini a bit touching sikit ya. Hadiah Lego tu. Lego ni. Okey. Adik ini minta Lego. Mungkin dia boleh pegang, boleh ceritakan. Adik Nur Zahra ni minta Lego ni. Okey. Tetapi kami tidak sempat nak memberikan Lego ni pada dia. Kerana bila kami ada waktu tertentu yang boleh pergi untuk menyampaikan setiap hadiah. Tapi belum sempat kami menyampaikan hadiah ni, adik tu dah pergi. Dia dah meninggalkan kita semua. Jadi bila kita tengok kan macam Azlin sendiri nampak berkena air mata tu, sebenarnya mungkin boleh kongsikan sebenarnya wish project dan sebagainya, benda-benda kebaikan macam ni sepatutnya gembira lah. Tapi boleh tak secara mendalamnya kenapa
Cik Azlin sendiri rasa macam sampai nak tak menangis? Okey, satu adalah bila kita dapat menggembirakan anak-anak ni yang kita tak tahu. Okey, kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Tapi tentunya kami mengharapkan mereka sembuh. Betul. Mereka ni baik. Tapi kita juga kena terima hakikat yang anak-anak ini juga adalah yang mereka yang di peringkat tahap ketiga, keempat. Okey. Jadi bila benda yang kita nak bagi memang kita seronok. Bila dapat tengok muka, bila kita sampaikan kepada anak-anak ni dengan keriangan dia buka anak-anak dia. tak pernah tipu. Ya, dia tentang buka wajah dia kan. Seronok nak bermain, cakap ya Allah, cakap kita rasa macam sama nak main sama dengan dia kan. Tapi bila kita tak dapat nak menyampaikan. Betul. Kita tak dapatkan menyampaikan wish dia, permintaan dia, apa yang dia nak. Itu yang menjadikan kita rasa macam, ya Allah, kenapalah kita tak sempat nak bagi? Kenapalah kita tak bagi minggu lepas? Kan, itu yang kadang kita terfikir. Dan ada satu, saya bercerita satu lagi pengalamannya, yang mana seorang anak ni, dia minta boot bola. Dia minta boot bola. Tapi dia memang dah sakit. Dia dah memang sakit dan kami semua tahu yang dia takkan dapat main bola sepak. Tapi itu adalah permintaan dia, wish dia. Jadi kita penuhi. Kita bagikan boot bola tu pada dia. Dia cakap spesifik warna biru. Jadi kita bagi pada dia, dia dapat. Tapi waktu tu juga doktor mengatakan dia tak ada harapan dan perlu dibawa balik. Jadi kami sempat menyampaikan pada anak ini, dia sempat pegang, dia sempat peluk. Tapi selepas beberapa hari, selepas dibawa pulang, dibawa balik ke Sabah, dia dapat rawatan di KL, tapi dia actually orang Sabah. Dia bawa balik ke Sabah dan dia meninggal. Jadi benda tu juga menjadikan satu, bila kita dapat menyampaikan, dapat menggembirakan anak-anak ni, ini sesuatu yang seronok. Tapi bila benda tu kita tak dapat sampaikan, atau kita dapat sampaikan tapi anak tu tidak dapat. Tak dapat tengok pun, tak dapat pegang mungkin. Tak dapat menyarungkannya. Sarung boleh tapi dia tak dapatlah pergi main kan. Itu menjadikan kita rasa sebab bila dapat berita cakap, oh anak ni dah, ya Allah, dia cakap kita baru je jumpa, kita baru je sampaikan. Tapi benda ni saya rasa dari segi kekuatan tu memang kena ada pada tim Empire sendiri, sebab ialah kita yang mendengar cerita ni pun dah rasa kesedihan tersebut. Ibu bapa apatah lagi. Jadi mungkin kepada semua yang berminat ataupun ingin menyertai mungkin Wish Project dan projek-projek akan datang ni, mungkin Lin boleh kongsikan bersama dengan mereka semua bagaimana nak menghubungi Instagram ke apa ke? Okey, Empire Project ada page di Facebook, Empire Project, okey, dan juga di IG Empire_Project 37. Bolehlah diikut sana. Kat situ ada juga segala aktiviti kami bersama Empire Project dan juga setiap projek-projek yang dilaksanakan normally kita akan war-warkan di situlah. Okey, baik. Apa-apa pun terima kasih Cik Azlin kerana sudi bersama dengan kami mengongsikan kisah macam-macam. Bila nampak bila kita dapat membantu orang buat kebaikan, kita ada satu benda yang diberi nama kepuasan. Kepuasan tu yang kita nak sebenarnya. Dan ketagih sebenarnya kalau nak buat kebajikan ni, kalau kita betul ketagih macam ni bagus lah. Jadi kita harapkan pagi-pagi ini kita memberi inspirasi kepada semua, kepada anda semua. Tiada yang mustahil dan mungkin kita juga akan buat. Kita kadang-kadang nak buat tu, kita bukan fikir projek-projek yang besar. Dalam grup yang kecil, saya dengan Zack, anda dengan keluarga anda, mungkin kita membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih sekali lagi kepada Empire Project. Dan untuk anda semua, kita nak berehat seketika sebab tapi sebelum berehat, kita nak berehat. Maksudnya apa? Kita nak makan kurma. Makan kurma. Takut sabar, saya. Ramai yang tiba-tiba cuak kan. Kita nak berehat, kita nak makan kurma. Baik. Dengan ceritanya kurma sejuk. Ya ke? Lain macam lah. Ada nak kongsikan dengan kita lah ni? Ada. Okey, boleh. Silakan. Sejuk, segar, sedap. Itulah yang dapat saya gambarkan untuk produk yang saya akan tunjukkan pada tuan-puan pada hari ini. Assalamualaikum, saya Taufik, pengasas premium kurma sejuk. Hari ini saya ingin bertanyakan pada tuan-puan, pernah tak tuan-puan terfikir bagaimana agaknya rupa kurma segar, kurma fresh? Ia bukan kurma kering, tapi kurma fresh. Dan di hadapan saya ini merupakan kurma segar yang saya namakan sebagai premium kurma sejuk. Rasa yang ranum dan enak. Apa yang spesialnya tuan-puan, kurma ini ialah saiz yang besar, malah khasiat semujadi yang datang daripada kurma segar ini sendiri. Ramai yang mengatakan kepada saya setelah ia makan kurma segar ini, teringat kenangan ketika di Tanah Suci Mekah. Kenapa tuan-puan? Kerana rakyat Malaysia kita ramai je yang dah makan kurma segar ni. Kenapa? Kerana mereka makan di Tanah Suci Mekah. Dan jangan risau kerana kini ia telah pun berada di pasaran Malaysia. Kami bawakan khas dari Mesir ke Malaysia untuk rakyat Malaysia rindukan pengalaman makan kurma segar. Ya.
Okey, yang tak pernah makan anda wajib makan kerana saiznya yang besar, bersaiz premium 4 ke 6 cm. Makan sebiji pun dah cukup. Tapi jangan lupa untuk basuh dahulu buah ini. Dan kalau nak lagi sedap boleh buang kulit. Dan hari ini harganya ialah RM35 sebekas. Dan hari ini ialah special promotion 3 bekas RM100. Okey, 3 bekas RM100 sahaja. Dan ejen-ejen kami yang akan berikan kepada tuan-puan kerana ia tak boleh dipost, ia merupakan produk sejuk beku. Dan anda boleh hubungi nombor yang tertera iaitu 016-936-3609. Saya ulangi 016-936-3609. Dan yang ingin menjana pendapatan, inilah dia produk yang mudah untuk dijual. Bahan marketing disediakan, grup support disediakan, reward diberikan setiap bulan. Anda boleh hubungi nombor yang tertera 016-936-0919, 016-936-3609. Okey, ingat dapatkan segera premium kurma sejuk by Ilham Taufik. Sejuk, segar, sedap. Okey? Okey, anda boleh follow kita punya Facebook, boleh follow Instagram kami Kurma Sejuk, boleh lari laman web www.ilhamtaufik.my. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia untuk anda semua yang mencari kurma ya. Ini peluang terbaik pagi-pagi ni nak rasa sejuk dan juga segar. Ya. Dan untuk anda kejap lagi kita akan kembali semula dengan ada pelbagai lagi tetamu yang kami bawakan untuk mengilhamkan anda pagi-pagi ini bagaimana rasa indah apabila kita dapat membantu orang. Betul. Semuanya selepas ini dalam Borak Kopi Tiam. Ya Zah, kembali lagi di Borak Kopi Tiam. Macam-macam kita nak kongsikan bersama dengan anda. Hari ini mood kita lain macam. Terinspirasi banyak sangat, Muaz. Betul. Ada orang yang meniaga. Kadang-kadang Zack kalau Muaz tengok kat kedai makan tu, dia kata siapa yang rasa tak berkemampuan boleh ambil je makanan secara percuma. Jadi tahniah diucapkan kepada anda semua. Ada yang juga beli jual makanan tapi air diberikan percuma. Jadi pelbagai cara untuk kita menyebarkan kebaikan. Dan seterusnya ada pecik loceng. Kau tengah bercakap setiap kali Muaz cakap ada pecik loceng. Kena dengan kita nak kongsikan mengenai dana kita hari ini. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Akram? Silakan. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita ada pelbagai sudut kita pergi Zack. Ya. Dan ini dana kita tidak banyak tapi sentiasa tidak ramai tapi ada tidak kaya tapi cakna. Itulah dana kita. Waduh. Baik. Luar biasa ni. Alright. Okey, macam inilah kita nak dah tahulah, kita dah tahu dana kita daripada semua kan, tapi kita nak tahu, boleh ceritakan latar belakang program dana kita ni, sebab kita tengok depan ni beg, ada beg kan. Betul. So ada back to school Yes, back to betul. school. Okey, mungkin boleh cerita dengan lebih terperinci. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. sebelum itu saya memperkenalkanlah dahulu apakah itu dana kita. Okey, sebenarnya dana kita ni adalah satu pertubuhan, okey, satu NGO yang telah diasaskan oleh seorang guru iaitu Cikgu Fadli Muhammad Saleh yang diasaskan pada tahun 2006. Okey, dan kita juga telah didaftarkan ROS pada tahun 2019. Okey, so kita bergerak secara betul lah, secara legal lah. Okey, so untuk program kita Back to School dia adalah satu program yang sangat orang cakap kita punya the big event lah. The big event kita pada tahun 2020. Okey. Alhamdulillah kita punya program ni sebenarnya baru saja okey pada bulan 12 ni 19 hari bulan sehingga 24 hari bulan Disember 2020 kita sebenarnya program Back to School ni pergerakan kita secara tour. Okey, kita ada lebih kurang 6 buah negeri yang kita bergerak daripada KL. First yang pertama kita akan bergerak daripada Selangor, and then kita akan terus pergi kepada Parit Bunta dan terus kita pergi ke Baling dan juga kita pergi ke Machang dan juga last kali kita pergi ke Penarik. Okey, so Machang pun pergi juga Machang pun pergi. So kita inilah. Okey. So, kita tengok ni macam dah ada van, ada lori sendiri. Ini adalah kita punya program. Yang ini boleh lihat ni di kawasan Parit Bunta. Okey. So ini di kawasan Baling. Kita buat tour lah. Okey. So alhamdulillah
sebanyak 10,000 beg kita telah berikan kepada penduduk-penduduk lah. Okey, selain daripada beg, mungkin alatan tulis? Yes. Di dalam beg ni juga kita ada kita sediakan alatan tulis dan juga sebagainya lah. Okey, tapi silakan sila. Kita okey tu sama-sama. Okey, sama-sama. Baik. Sekarang saya nak tanya, kenapa kalau kita nampak dari segi bantuan tu semua, beg tu sekolah sebagainya, ada alat tulis sebagainya, kenapa memilih untuk membantu pelajar-pelajar? Okey. Kenapa memilih untuk membantu pelajar? Okey, kita sebenarnya saya pun sebenarnya sebagai seorang pelajar juga. Okey, saya sebenarnya daripada Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute di Gombak. Okey, kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang fokus kepada pendidikan. So bila kita masuk ke dalam dunia pendidikan, so apa yang kita ni, macam mana kita nak membantu pelajar-pelajar, anak-anak muda untuk preparation sebelum masuk ke dalam dunia alam persekolahan. So 2021 ni kita memang tahu, so kita akan ada pembelajaran sesi dan juga sebagainya. So kita nak membantu golongan-golongan yang kurang berpendapatan untuk preparation sebelum masuk sekolah. Maknanya sebenarnya membantu pelajar-pelajar dalam masa sama meringankan beban mak ayah dia. Ya, betul. Sekaligus membantu semualah sebenarnya. Yes, dalam skop yang luas lah. Jadi bagaimana dari segi keterujaan? Kita tahu adik-adik kita ni dah lama tak pergi sekolah. Jadi bila nak bagi beg ni, mungkin ada adik-adik kita, bang, sekolah pun kami tak tahu masuk bila. Betul. Tahulah akhir Januari tapi tak tahu masuk ke tak masuk. Jadi bagaimana agaknya persepsi diorang ni semua? Persepsi mereka apabila kita berjumpa dengan mereka semua, so mereka rasa teruja walaupun kita tak tahulah bila mereka masuk dan sebagainya, tapi mereka berasa teruja kerana beg ni adalah salah satu orang cakap perkara penting. So bila dia dapat beg tu dia rasa macam wah, kita dah prepare. Kita dah prepare. So pendidikanlah salah satu benda yang penting lah bagi kami sebagai ini untuk program kita. Saya suka pendidikan, maksudnya apa-apa pun pendidikan di depanan. Okey, kita nak tahu apakah benda yang paling best sekali bila kita melibatkan, macam tadi Uncle Kentang kongsi kalau kita buat benda baik, dia memberikan vibe yang positif kepada kita dan sebagainya. Macam mungkin Cik Akram secara peribadi, apakah yang memberi motivasi kepada Cik Akram sendiri untuk macam saya nak buatlah program ni, saya nak bantu ni. Selain daripada membantu, tapi mesti ada sesuatu yang macam trigger Cik Akram, mungkin kisah waktu kecil ke, mungkin sedara mara sendiri ke, mungkin boleh kongsikan. Okey, so bila kita ini penceritaan beg ni adalah di mana kita punya kita punya presiden Cikgu Fadli sendiri melihat di sekolah, melihat seorang anak murid dengan beg yang kurang macam kurang elok lah. So koyak dan juga sebagainya. So tercetusnya idea di situ, di mana program sebenarnya telah berjalan lama dah. So tahun ini kita buat yang lebih sesuatu yang lebih barulah. So lebih kurang 10,000 kita salurkan kepada semua. So bila kita lihat di sekolah tersebut ada anak murid yang membawa beg yang kurang elok. So dia macam satu terdetik. Okey, so beg ni penting, so kita perlu benda paling basic. Yes, betul. Benda basic kita perlu salurkan kepada anak muda. Okey, jadi mungkin kalau ada yang ingin membantu, ingin menyalurkan sumbangan juga bagi memberikan lagi bantuan beg ini kepada adik-adik kita, mungkin ada Instagram ataupun Facebook. Okey, Instagram kita Dana Kita Official. Okey, dan juga kita ada Facebook iaitu Dana Kita lah. Okey. Jadi saya dah pegang beg ni, ini antaranya memang betul lah. Bila Akram cerita mengenai beg ni, saya ingat lagi perkara pertama Zack masa kita sekolah dulu, beg yang kita akan tengok dulu masa zaman saya beg tarik. Ya, betul, beg tarik tu. Zaman Zack kan. Beg tarik tu, siapa ada beg tarik tu dia paling hebat lah tu. Zack pencil box pun pakai dulu, tahu tak, kita dulu tak ada CD tau. Dulu tape, video tape kan. Kotak video tape tu lah Zack buat jadi pencil box sebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah lah kita tengok ramai yang lebih perhatian dan sebagainya. Tapi sekarang itulah macam-macam lagi benda yang baik-baik, benda yang pendrive mungkin belajar kan belajar pendrive, komputer apa semua. Sekarang ni dah inovasi lah. Hui, lama tak masuk kelas ni. Jadi Akram, terima kasih banyak-banyak kerana memberi inspirasi kepada kita dan adik kita. Sabar insya-Allah kalau ada di antara anda yang menantikan beg sekolah, nanti abang-abang dari Dana Kita akan datang. Okey? Betul. Saya suka ni, tidak banyak tapi setiasa. Tidak ramai tapi ada. Tidak kaya tapi cakna. Itulah yang paling best. Itulah Dana Kita. Yes. Dah macam iklan pula. Ya, betul. Untuk anda kami ada sesuatu nak dikongsikan bagaimana kebaikan ini kita nak terus sebarkan kepada semua. Betul. Sememangnya ramai yang jadikan secomel ini sebagai haiwan peliharaan.
Tidak kurang juga organisasi persendirian mahupun kerajaan yang banyak menjaga dan merawat kucing-kucing yang terdapat di jalanan. Mari kita lihat antara pusat penjagaan kucing yang terletak di Shah Alam, SI Home Shelter. Pada mulanya kita menyewa rumah teres untuk meletakkan seramai 150 ekor kucing sewaktu itulah. Dan kemudiannya bila kucing kita semakin bertambah, kita mula menyewa 3 tingkat kedai. 3 tingkat kedai yang ada di sini sekarang lah. Kebanyakannya kucing-kucing yang ada dekat sini kita ambil daripada pusat kurungan majlis di mana kebanyakannya mereka adalah kucing-kucing jalanan lah. Sehingga kini sebanyak 400 ekor kucing telah berjaya diselamatkan. Antaranya terdapat kucing dalam kategori istimewa seperti lumpuh, buta, cedera akibat jangkitan kuman dan sebagainya. Dekat sini kita buat satu bilik kuarantin yang di mana kita akan letakkan kucing kurap dan kucing kurus. Kita akan cari punca kenapa mereka kurus, apa punca yang menyebabkan mereka kurus, sama ada berpunca daripada kutu, cacing dan sebagainya. Yang dekat sini pula adalah kucing-kucing yang dijangkiti virus FIV. Kalau ikut human HIV, so FIV adalah sejenis virus yang menyebabkan immune sistem kucing down lah. Dan dia tak ada cure. So kita akan jaga kucing-kucing FIV sampai mereka akan pergi dengan sendirilah. Kalau orang yang nak bantu, boleh refer page kita s.ihomeshelter. So daripada situ ada beberapa maklumat akaun ke ataupun bantuan ni tak semestinya daripada kewangan, daripada segi kewangan. Boleh datang daripada segi barangan, termasuk daripada segi tenaga pun kita anggap ia sebagai bantuan sebenarnya. Walaupun terpaksa berkorban masa, wang dan tenaga, usaha yang ditunjukkan oleh setiap individu yang ada di SI Home Shelter ini patut dijadikan contoh. Sebagai pembuka tirai 2021, bolehlah kita meletakkan azam dan menanam sifat penyayang bukan sahaja kepada manusia, malah haiwan. Bila aku sudah tiada, perpisahan sementara, kita di dunia yang penuh fana. Bila aku sudah tiada, rakamkanlah kenangan kita, saat-saat untuk mencari redanya. Usahlah kau tangisi diriku, ini sudah jadi takdir bagiku. Usahlah kau tangisi diriku, ku bukannya manusia yang agung. Dan ku mohon doamu padaku, jangan kau putus-putus doakan padaku, karena ku sungguh perlukan doamu selalu. Ku juga memohon ampun andainya ada kekhilafan diriku. Bila aku sudah tiada, terhenti nafas di jiwa, ku kan pergi tu selama-lamanya. Bila aku sudah tiada, bawa dirimu bersama, janji setia tu kembali ke syurga. Usahlah kau tangisi diriku, ini sudah jadi takdir bagiku. Usahlah kau tangisi diriku, ku bukannya manusia yang agung, dan ku perlu
jadi takdir bagiku. Usahlah kau tangisi diriku, ku bukannya manusia yang agung. Alhamdulillah, pagi ni saya rasa memang terinspirasi dengan pelbagai perkara termasuk lagu tersebut. Bila aku sudah tiada, silakan ada Helmis, kita ada Heliza, kita ada Azwani. Ya, kita semua sedia maklumlah bahawa mereka ni tak boleh dipisahkan. Betul, adik-beradik yang dahsyat juga sebenarnya. Adik-beradik ada kadang-kadang tak jumpa, tapi yang ni ke mana-mana diikut je diorang kan. Ni kembar siang malam. Okey, jadi mungkin kita boleh kongsikan dengan lagu tadi. First time saya dengar, saya rasa sonok, saya rasa sedapnya lagu tu. Mungkin boleh kongsikan sedikit lagu terbaru tu. Memang betul lah. Kali pertama memang kita dindangkan di Bora Coffee. Sebab kita juga tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Sedap, memang sedap, memang sedap. Betul. Ya, berada. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Agak bifadli Rabbi. Okey, kita bertanya pasal lagu lah. Betul. Sedikit tentang lagu. Mungkin boleh ceritakan. Lagu ni sebenarnya dah lama. Waktu tu reka umur 17. Dia yang reka semua. Pada asalnya reka semua. Lepas tu masa tu tak reti nak arrange music. Kita tak ada kefahaman music kan. So ada yang cadangkan okey tambah lagi satu verse. Sebab kalau tak lagu tu memang akan sangat pendek. So lepas tu memang takdir Tuhan Allah nak bagi Kak Ja 10% saya memang tulis akan lirik. involve. Walaupun 10% ya saya involve dalam lirik itu. So basically lagu ni menceritakan macam masa tu yalah kita budak-budak kan habis SPM. So macam kita orang ada satu grup usra. So dedikasikan lagu ni untuk mereka. Mudah-mudahan kalau kita orang dah tak ada jangan lupa doakan sebab antara benda yang mahalnya dalam friendship tu adalah walaupun kita tak ada mereka sentiasa mendoakan kita. So harapan itu sebenarnya bila kami riliskan lagu ni mudah-mudahan dia memberi satu peringatan untuk kita semua untuk sentiasa mendoakan walaupun dah tak ada. Antara satu benda yang mahal saya perasan dalam lagu ni juga adalah music arrangement dia. Siapa music arrangement? Siapa producer ni? Tanya ya, tanya lagi. Tanya diri sendiri ke kepada siapa? Kepada music arrangement. Yes. Kita orang first time sebenarnya bekerjasama dengan Adam Armin dan juga adik dia. Diorang adik-beradik juga sebenarnya. Kita orang memang adik-beradik sekarang. Chemistry nampaknya. Projek adik-beradik sama adik-beradik gitu. Biar sampai situ saja. Biar sampai situ saja. Lain-lain jodoh kita tentukan nanti. Kita pula tentukan biarlah dia. Kalau dia orang teruskan biarlah. Betul. Baik, okey, kita back to kita punya bagaimana kita nak sebarkan kebaikan. Betul. Saya kalau sebut mengenai mereka berdua ni dah tak asing lagi. Dah tak asing lagi. Sampai kadang-kadang bila diorang nak buat sesuatu perkara sampai saya yang risau, kita semua takut. Betul. Tengok video-video apa semua kan. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi ke luar negara, mungkin di Malaysia, perkara pertama, Helmis ni nak sibuk pergi luar negara kat Malaysia ni macam mana? Tak bantu ke orang kat Malaysia yang memerlukan ni? Mungkin boleh beri penerangan. Mungkin banyak orang cakap macam tu kan. Mungkin boleh beri penerangan. Cantik masya-Allah. Alhamdulillah waktu PKP pun memang kita turun bahagian utara. Waktu musim banjir pun kita turun bahagian Kelantan dan kita juga menghantarkan PPE di Sabah dan bukan dekat Sabah saja sebab kita tahu zaman Covid ini kan banyak tak ada pekerjaan. Jadi kita memberikan peluang pekerjaan kepada ibu-ibu tunggal untuk mendapatkan pendapatan daripada situ juga. Cuma kenapa nampak lebih banyak dekat luar negara sebab benda itu satu memang mencabar betul nak pergi kat sana dan apa yang berlaku realiti dekat sana tu memang kita dapat first hand. Benda yang pertama kita tengok yang kita nak sampaikan dekat Malaysia dan alhamdulillah Malaysia ni sangat-sangat pemurah. Di Malaysia rakyat Malaysia pun tolong, orang Malaysia juga menolong
dekat Syria sampai dia cakap Malaysia is our hero. Itu dia hebat rakyat Malaysia. Ya. Wow. Semangat saya pagi. Tahun baru. Ya. Kan? Sebab yelah saya rasa diorang buat banyak je dalam negara. Tapi bila dia dikongsikan melalui video dan sebagainya, orang tengok sekali lalu. Masih bagus diorang ni. Tapi bila di luar negara tu benda yang kita tak pernah tengok, masya-Allah. Luar biasa pula apa yang diorang lakukan. Sebab tu benda tu lebih banyak dikongsikan. Mungkin dari Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia itu sendiri, MAPIM, boleh dikongsikan sedikit bagaimana agaknya. Kalau tengok kasut kami sekarang kotor-kotor kan. Jujur ya, semalam 1/1/2021, setahun baru kami jumpa family kami. Kami baru keluar daripada pusat kuarantin, baru terus keluar TV. Borak Kopitiam lagi sekali, Masya Allah. Memang betul-betul borak Kopitiam. Saya ingat ke Muaz, dekat video je ni, depan lagi aneh kita ceritanya. Kenapa dah tahun tak jumpa? Sebab kat tahun lepas kami berada dekat Syria. So balik. Berapa lama? Lama juga lah, daripada bulan November. November, Disember. Dan 1/1 secara New Year-nya kami rasmi keluar. Okey, boleh tak awak bagi tahu kepada semua macam mana risaunya ibu bapa awak sendiri? Bagaimana yelah dua orang anak gadis dia. Kita bukan nak stereotip. Tapi memang itulah dia kita. Tapi macam mana kita nak bagi tahu mak bapak kita, okey apa yang saya buat ni betul, mak jangan risau. Siapa tak risau, mesti semua orang risau. Anak perempuan pula. Tahu tak jumpa risau. Macam mak-mak lah. Tak Muaz, kita duduk situ lah. Pasal kita pakai tu buruk. Dua tanya kita. Okey. Jadi macam mana kerisauan orang tu? Kerisauan betul lah, memang standard lah biasanya mak ayah. Mula-mula sebenarnya Kak Jah yang first pergi. So masa tu saya pun risau sekali. Saya pun rasa risau. Kecil kami beza 11 tahun. Okey. Sekarang macam sama bayi. Sama lebih kurang. Allah akbar. Tak boleh. Dia macam dua-dua, dia macam tak boleh, kita tak boleh cakap nampak muda. Ya okey. Dia baik untuk dia, kurang untuk dia pula. Kurang okey teruskan. Okey. Jadi tapi alhamdulillah mungkin disebabkan sebab kalau kita tengok yang kongsi pengalaman berkaitan dengan kemanusiaan tadi, mereka semua kata bila makin lama buat makin diorang rasa bahagia. Lagi ketagih. So macam itulah juga bila parents kami tengok konsisten, so diorang pun rasa macam insya-Allah Allah akan jaga mereka. Sebenarnya mama dengan abang pun aktivis. Waktu beberapa tahun yang lalu sebelum kita betul-betul aktif seperti ini, kita turun pada dekat jalan tar bulan Ramadan, pegang tabung, ketuk. Dema. Kutip lama-lama lepas solat tarawih. Lepas tu fikir mencabar juga. Lepas tu Allah bagi idea pergi ke ATM. Saya pergi ke ATM, orang keluar duit confirm. Keluar duit, masuk tabung. Heliza Helmi sendiri yang pergi. Pegang tabung. Sebelum benda ni berlaku, pegang tabung, pergi depan pavilion, pergi kat sini. So, diorang cakap, Heliza tak kat gambar, boleh derma dulu. So, kita Kak je boleh tebal muka. Alhamdulillah pakai foundation lah. Tebal betul sikit. juga. Kita tahu kan, sebagai selebriti kan, tiba-tiba nak buat satu perkara, benda ni benda yang baik. Tapi bukan semua orang boleh buang selebriti dia letak ke tepi, kita teruskan dengan aktivis ni. Bagaimana Heliza dapat kekuatan? Istiqomah tu. Adik-adik tu lain cerita. Sekarang adik pun dah ikut. Jadi macam mana Heliza sendiri? Allah, waktu first time nak pegang tabung dan nak minta derma, baru kita rasa macam it's not easy. Sebab kadang-kadang memang betul ada orang senyum dekat tabung je. Betul-betul berlaku. Derma senyum ke sedekah? Macam tu. Senyum sedekah dia senyum je kan. Tapi di situlah yang menyebabkan Allah bagi macam teruskan juga. Sebab the moment diorang derma walaupun RM1, kita jadi happy. So kebahagiaan ini yang tak boleh dibeli dengan RM1. Sebab bila orang lain, kita dapat membantu orang lain kan. Contohnya dekat Syria, diorang happy. Thank you Malaysia. Kita happy sangat-sangat. So di situlah bila Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Saya kata, jap, Allah bagi aku berada di sini untuk menjadi public figure. Adakah semata-mata untuk nyanyi hibur ke orang ataupun sebenarnya ada peranan lain tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita tanya soalan kepada anda semua pula. Wow, dahsyatlah. Suka benda ni. Saya suka. Macam inilah. Okey, kita dah tahu jadi Helmi selalu buat benda-benda sukarelawan macam ni. Soalan khas kepada Wani. Allah. Kita tahu beza awak dengan kakak 11 tahun. Itu kita dah tahu. Saja nak ulang supaya semua orang ingat. Banyak kali mention tu dah salah tu. Banyak kali mention salah. Tapi kita nak tahu. Kita nak tahu macam Heliza tahulah dia dah pergi bank lah. So dia tahu kemanisan itu. So macam Wani kan, apa yang membuatkan Wani rasa nak cakap, okeylah nak join lah. Why? Sedangkan Wani adalah seorang individu yang melihat kakaknya pergi dan takut dan risau. Tapi apa yang membuka hati yang rasakan, aku nak buat. Dan yang paling best sekali, kekal sampai sekarang. Umur berapa waktu tu? Masa tu umur 16 tahun. Host ketiga. Ya, host ketiga, host keempat. Boleh lah. Kebetulan. Okey. Masa tu umur 16 tahun. So tengok Kak Jah ni konsisten pergi Syria, pergi Gaza. Dan masa tu juga viral yang cerita Syahid Arwah Ahmad Ammar yang usia 21 tahun dia dah syahid. Walaupun masa tu orang tak kenal dia, tapi seantero dunia mengenali dia. Disebabkan apa? Kebaikan dia bagi tolong orang Syria walaupun di usia muda. So di situlah dia mencerita sekarang rasa macam
kenapa Allah bagi usia muda ni, mesti ada sebab dia, dan kita kena rebut waktu usia muda ni lah kita nak kalau kita boleh simpan duit, macam itulah juga kita simpan amalan-amalan, sebab kita tak tahu mana amalan yang akan bawa kita ke syurga. Betul. So disebabkan itulah rasa macam, tapi tak dinafikan mula-mula tu first mission masa tu lepas SPM, literally habis SPM sebab Kak Jah kan daripada rancangan reality TV yang penuh kejutan. So memang kami dilatih untuk mendapat kejutan daripada Haliza Helmi ni. So the next day kata okey kita akan pergi misi bantuan banjir yang terteruk masa tu 2014 di Kelantan. Dia pakai baju sekolah lagi. Waktu tu. Okey, let's go. So masa tu tak dinafikan mula-mula tu experience dia macam agak overwhelmed sebab kita tak biasa kan jenis yang macam duduk tempat yang selesa. Tapi makin lama dia rasa macam rasa seronok, tak tahu, dia kena konsisten, dia kena cuba juga. Dan setiap misi, betul, dan setiap misi tu berbeza-beza. Macam misi gempa bumi dekat Palu, tsunami lain rasa dia. Pergi Syria lain rasa dia. Kalau pergi dekat Gaza lain, Yaman lain, Spanyol lain. Apa gitu? Spanyol. Jadi sebenarnya nak banyak lagi borak dengan ni. Banyak dia punya pengalaman yang luar biasa, akan tetapi anda boleh tengok di Instagramnya yang sentiasa di-update kan. Saya tengok dia kat sana pun melalui Instagram dia. Sekali lagi mungkin Instagramnya yang baru-baru saya nak follow dah, orang saya terinspirasi dengan kakak. Betul, saya punya Instagram Haliza Helmi, Nur Haliza Helmi, dan jangan lupa untuk menderma lah halang-halang kita buat ni kan dari www.rayonsyria.com untuk Syria. Kalau di Malaysia www.bantuummah.com. Okey, mungkin nasihat terakhir, kata-kata terakhir untuk mereka kebaikan apa semua. Short and sweet. Okey, nak rayu dan sebenarnya nak pesan pada diri sendiri juga di usia muda ni, ayuh kita sama-sama fikir untuk emak, bukannya nafsi-nafsi fikir pasal diri sendiri, tapi tiba masanya kita membantu orang lain, insya-Allah. Betul. Kita bantu kita. Ya. Jangan lupa menama. Terima kasih sekali lagi Helmis. Terima kasih kerana inspirasi anda memberikan kekuatan. Tiada yang mustahil dalam dunia ni. Yang paling penting niat kita tu, kita tahu apa yang kita nak lakukan. Zack Muaz standby lepas ni. Dia Zack Us. Macam-macam. Baik, jadi terima kasih banyak Helmis lagi. Mungkin ada yang tak puas hati lagi dengan mereka ni. Facebook Live nanti ada mungkin insya-Allah kalau mereka ada. So terus bersama dengan kami di Facebook ni. Tapi sebelum itu ada rakan kita nak kongsikan tentang satu perkara yang sangat-sangat menarik. Silakan. Terima kasih Muaz dan hati kau keras Zack. Saya Abang Roy. Okey, Assalamualaikum dan selamat tahun baru. Hari ini Abang Roy nak bawakan pada hangpa yang ada azam tahun baru nak dapatkan berat idaman atau impian tahun ini. Tapi tak tahu cara yang betul untuk buat senaman. Tak tahu cara yang betul untuk buat diet. Jadi di sini kami akan bantu bersama produk yang tak asing lagi iaitu Lemon Tab by Ferina. Produk yang ada kelulusan daripada Biro Farmasi Kebangsaan, halal JAKIM, dihasilkan di kilang yang berstatus GMP dan dia ada 5 bahan herba yang premium iaitu Garcinia, asam jawa, mangga Afrika, buah lemon dan juga teh hijau. Jadi bahan-bahan ini untuk bantu hampa kawal selera makan, terutama time PKP kita duduk teringin kan nak makan kan, dan juga untuk stabilkan metabolisme dan serta beri tenaga kepada kita. Jadi Lemon Tab ni dah 4 tahun di pasaran, ada beratus ribu testimoni atau feedback positif. Jadi hampa yang ada masalah badan dah berkembang, duk rasa jalan pun dah mengah-mengah kan, duk teringin nak pakai baju yang lama. Jadi hari ni kami bawakan package yang cukup lengkap luar dan dalam, iaitu kita ada package box promo Lemon Tab. Dia ada 4 barang dalam dia. Ada 1 tablet Lemon Tab, kita ada serbuk detox licin powder, kemudian kita ada body lotion dan juga face lotion untuk kekuatan luaran. Semua ni untuk bagi hampa capai berat impian anda. Ada free gift, kita bagi botol air eksklusif by Ferina, dan juga ni kita ada bengkong, dan yang paling best kita ada group support daripada coach yang berpengalaman, coach Atika kita di sebab yang dia tadi duk bersenam ni. Coach Atika, apa yang kita akan bagi pada depa ni semua kalau dapat beli Lemon Tab ni? Sila. So, Assalamualaikum semua. So, sekian hari ini saya akan bagi percuma free coaching kepada anda semua. Okey, so anda pasti kalau beli Lemon Tab ni kita akan bagikan free coaching yang terbaik lah. Akan bantu untuk anda dapat berat impian anda. Kita sharekan pasal menu-menu diet, cara nak bersenam yang betul. Jadi kita sama-sama capai impian azam tahun baru. So dapatkan segera ni promo box ni, harga potongan harga 50%. Ada 4 barang free ni tadi. 2 barang dan juga free group support secara online yang kita akan bantu. Kita bukan setakat jual produk, tapi kita akan bantu anda capai impian anda untuk dapatkan berat idaman tahun ini. Jadi boleh terus WhatsApp segera di nombor di bawah atau layari website kami. Cepat-cepat, jom kita sama-sama sihat dan fit bersama Lemon Tab. Itu dia, luar biasa. Apa-apa pun kita rehat dulu, kembali selepas ni borak kopitiam, kita exercise dulu. Alright. Rehat dulu. Rehat dulu. Jangan buat lama-lama ni. Rehat ni, rehat sakit dulu. kaki dah.
Duduk di bunga taman, langit tak biru di balik awan. Senangnya bila berdua-duaan, saat berjauh rindu-rinduan. Mudah-mudahan ku ketemukan dengan si dia yang kuinginkan. Kini aku kesini sepikan, berbantah panjang sebagai teman. Oh, tega kita makan, kini gugur bila dibiar. Ku tertanya-tanya mengapa hanya sementara. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Berkili-kili ganti, kili-kili janjinya dimungkiri. Pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Dan jika kau berkenan, Jadikan ku teman, berteman dan menemani. bukan sekadar kawan. Ku timbang menimang dalam pikiran, haruskah ku terus memimpikan? Adakah kita akan berkekalan? Mungkinkah kita tak sehaluan? Oh, cinta yang indah mekar, kini gugur bila dibiar. Ku tertanya-tanya mengapa hanya sementara. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Bergilir-gilir ganti, gilir-gilir janji yang dimungkiri. Pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Dan jika kau berkenan, Jadikan ku teman, berteman dan menemani. bukan sekadar kawan. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Bergili-gili janji, gili-gili janji yang dimungkiri. Pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Dan jika kau berkenan, Jadikan ku teman, dan jika kau berkenan, jadikan ku temanmu dan bukan sekadar kawan. oh Bukan sekadar kawan. Waduh, luar biasa. Ini dia, Sarah dan juga Syafiq. Syafiq, ada orang tanya dekat saya, ayah Farhana sedang menyanyi ke? Bukan, itu orang lain. Bukan Itu orang lain. Bukan, saya dah menjawab soalan-soalan anda. Dekat sosial media duk bertanya benda-benda tu. Baik, sekarang ni bersama dengan saya, Sarah. Syafiq merupakan salah seorang peserta daripada lagu Cinta Kita Dua. Tapi ini dengan saya, dengan Muaz. Kat sana ada siapa, Muaz? Kita ada Karis dan juga Nadira. Ya, partner yang satu lagi. Kalau sana macam apa dark kan, sini white macam tu. Nampak tak? Dia bukan dark. Dia cool. Okey. Jadi untuk lagu Cinta Kita Dua, kalau tadi kita dah tengok bagaimana gabungan mereka, jadi adakah anda rasa ini persaing? Ini bakal juara? Dan adakah tidak saya boleh mengalahkan mereka? Yes. Betul, Jadi yalah, kita semua sudah maklum bahawa korang ni partner yang macam mana sebenarnya? Bercinta betul-betul ke ataupun dalam proses minggu-minggu tu baru bercinta? Sebenarnya minggu-minggu kita orang sibuk mencari keserasian dalam lagu. Bila kita perform different lagu, lain-lain feeling dia. Dari situ dia ada create satu proses. Kenal each other yang lebih rapat. Sebelum ni memang tak kenal? Tak kenal. Boleh pilih tak partner? Tak boleh. Tak boleh. Wow, ini cabaran ni, Zack. Dia tak boleh pilih tu yang nak tanya ni. Macam mana kalian semua dalam masa yang teramat singkat untuk mendapatkan keserasian macam tu? Sebab tadi macam kita dengar lagu Teman Iman Troy kan? Dia penyanyi perempuan saja, tapi bila kita dengar dua punya version macam Sarah dengan Syafiq buat, memang sedap dengan harmonizing, dengan arrangement. So sebenarnya macam mana keserasian tu you guys boleh dapat dengan cepat? Siapa nak Sarah ke Syafiq? Untuk soalan ni saya serahkan pada Sarah. Sarah. Sebenarnya tak susah pun. Tak payah pakai mic. Tak susah pun sebab
dia kena kenal lah hati betul-betul. Baru dapat sebenarnya kalau kenal hati, chemistry tu lebih senang nak dapat. Ya. Yeah. Tapi saya kenal hati isteri saya pun belum tentu boleh menyanyi macam orang, betul tak Muaz? Betul lah, betul lah. Muaz macam mana? Saya pun sama juga sebab kita punya tone berbeza. Berbeza. jadi bagaimana pula dari segi yalah bila cabaran-cabaran tu kan, cinta ni bukannya boleh kita push-push, betul tak? Betul. Dan tapi kalau kita dapat cinta tu memang dalam lagu macam Abang Ajar juri-juri pun kita kata dia akan nampak tau. Kita dapat rasa. Jadi bagaimana agaknya cabaran awal lah, ramai orang tak tahu. Dengan menyanyi macam senang tapi macam mana keserasian tu? Nadira. Memang nak capai keserasian tu memang orang kata agak susah. Sebab kita orang tak kenal each other. Betul. And then kita orang menyanyi di depan orang untuk bagi apa? Diorang rasa pendapat pendapat macam mana about kita orang. So diorang cakap macam tak ada chemistry. So kita orang macam mencuba lagi macam mana kita nak dapatkan chemistry tu. So I decide macam kita berikan kenal keikhlasan. Yes, berikan keikhlasan and all that. Kenal lagi and tanya lagi soal dia dan soal saya. Dalam masa beberapa minggu bercinta ni seronok lah rasa. Itulah. Muaz, bukan sebab apa. Kita dah lama kahwin. Ini nak tanya, okey. Sera dengan Syafiq. Syafiq lah lelaki, kita lelaki Macam tadi Nadira dengan Garis baru ada cerita dalam jangka masa yang singkat untuk dapatkan dia punya keserasian dan sebagainya. Syafiq, ni lelaki lah. Kita zaman-zaman belajar dulu nak ngorek awet gantung kita sebulan. Betul. Katanya nak bagi jawapan minggu depan, sampai minggu depan minggu lagi satu. Lama panjang. Tapi kena friendzone. Kalau kena friendzone. Tapi ni masa yang sangat singkat. So maknanya macam Muaz punya soalan tadi, adakah anda semua bercinta betul-betul ataupun you guys tak apa, just for the sake of this competition? Ataupun macam mana Syafiq? Syafiq kan, okey. Ni perempuan lain lah. Kita lelaki Syafiq. Kadang-kadang kita ni bila perempuan layan kita baik sikit je, kita dah macam jatuh hati. Jadi adakah benar-benar daripada program ini, lagu Cinta Kita Dua ni, Syafiq ada tak rasa terdetik selain daripada keserasian menyanyi tetapi hati tu? Direct dah couple ke belum? Direct dah senang cerita. Dah couple belum? Sebenarnya dalam program ni memang kena cari keserasian tu. Tapi kalau bercinta pun apa salahnya kan? Itu tak tahulah, kita tak tahu. Tapi memang dalam program ni mencari chemistry. So kami banyak spend time bersama. Kami keluar bersama, pergi kelas tu, kelas ni sama-sama. So alhamdulillah sekarang ni saya dapat chemistry yang chemistry. Jangan best lah. Chemistry yang best. Apa yang paling best? Kita tanya Muaz, nanti Muaz tanya soalan dekat mereka Syafiq, apa yang paling best tentang Sera, dan Sera apa yang paling best tentang Syafiq ni? Paling best dia ni banyak mulut. Sebab saya ni seorang yang pendiam. Banyak mulut. So saya suka dengar dia bercakap. Wow, cakap macam Sera pula, apa yang best tentang Syafiq ni? Adakah sebab dia pendengar yang setia? Silakan. Itu pun salah satu sebab jugalah. Bagus bila orang banyak bercakap dia mendengar je kan. Tapi tak nak tu jawapan saya. Okey. Sebab dia tinggi daripada Sarah. Rascal. Skor yang tinggi lah tu. Skor yang tinggi, Muaz. Okey, macam Garis dengan Nadira pula. Dia benda yang suka, benda yang tak suka? Benda tak suka. Bahaya tu. Macam nak terus kalah je, Muaz. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dalam final. Okey, benda yang suka. Satu benda yang awak suka mengenai Nadira, satu perkara yang awak suka. Satu benda yang saya suka, Nadira ni, kalau kita setiap minggu kita perform lagu yang berlainan, lagu yang konsep berlainan. So kita orang tak bila saya beritahu idea saya dekat Nadira tak pernah tak best lah idea. Dia akan cakap okey macam ni, kita buat macam ni. Jadi alhamdulillah dengan perangai dia yang tak berapa nak orang kata membantah selalu kan. Dan Nadira satu yang awak suka pasal dia? Pendek je. Saya suka dia seorang yang matang. Okey, dia seorang yang matang. Baik, anda akan dapat saksikan bagaimana keserasian mereka esok malam 9 malam. Anda dapat menyaksikan lagu Cinta Kita Dua, dan saya tak tahulah bagaimana mereka mencapai keserasian tersebut. Jadi standby untuk nak perform, dan untuk anda semua terima kasih yang bersama dengan kami. Alhamdulillah tahun 2021 permulaan yang baik untuk Borak Kopitiam. Kita harapkan kebaikan yang kita sebarkan pada hari ini kita dapat panjatkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita insya-Allah dapat menangani pandemik ini dan dapat mengatasi cabaran yang ada di depan kita. Betul tak Zack? Zack sini Zack. Betul saja. Dah habis. Diorang dah ada partner, kau tak ada partner. Bukan, teringin nak duduk sebelah Nadira ni tak boleh. Tak boleh, sini. Kena sini. Partner you di sini. Di sini tempatnya. Boleh. Okey, tapi apa-apa pun jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Sama juga waktunya 8 hingga 9.30 pagi esok. Sebelum kita berpisah, kita tinggalkan anda dengan Haris dan juga Nadira. Kalau segalanya. Kita tengok betul-betul keserasi ni.
segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah cinta